Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari, apa khabar? Okay, Alhamdulillah bersama kembali kita dalam sesi weekly focus. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah kita sama-sama belajar hari ini. Okay, so bantu saya, anda-anda yang ada hari ini, bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda untuk join sesi kita pada pagi ini. Okay, jom masuk dulu lah, masuk dulu. Siapa-siapa yang ada masuk dulu Okay, masuk dulu, bantu saya untuk panggil rakan-rakan anda. Okay, jom masuk dulu. Mana lagi rakan-rakan kita yang lain ni? Hari ni kita nak kongsikan topik best sangat. Okay, insyaAllah topik best. Apa dia sampah yang menjadi penghalang untuk kita berjaya selama ini? Subhanallah. Okay, insyaAllah kita sama-sama belajar. Sebab apa? Ramai orang yang berjaya, ramai orang yang tak berjaya hari ini, mereka tak sedar dan mereka tak tahu kenapa sebenarnya mereka tak berjaya. Kenapa sampai hari ini mereka masih di tahap yang lama? Oh, rupa-rupanya sebab ada sampah dalam diri yang menghalang mereka untuk berjaya. So, hari ini kita nak kenal pasti apakah sampah tersebut yang menjadi penghalang dalam diam kejayaan mereka. Okey, so jom ajak rakan-rakan anda untuk join sesi kita pada hari ini. Okey, bantu saya. Siapa yang ada sekarang, bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda. Okey, bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda untuk join sesi kita pada hari ini. Okey, jom masuk dulu. Siapa yang ada sekarang, bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda. Bantu saya untuk share link ni dekat grup. Okay, siapa yang ada sekarang, bantu saya.
Okey, jom masuk dulu. Waalaikumsalam. Hai Puan Mimi. Okey, ajak dulu rakan kita yang lain. Okey, jom ajak dulu rakan kita yang lain untuk join sesi ni. Okey, mana lagi? Jom. Hari ni kita nak bincang tentang bukan sampah masyarakat, tapi sampah dalam diri kita yang ramai orang tak sedar. Okey, ramai orang tak sedar sampah ini sebenarnya menjadi penghalang untuk kita nak capai kejayaan kita selama ini. Okey, jom kita masuk dulu. Waalaikumsalam. Maaf ya sayang. Jom kita masuk dulu ramai-ramai. Kita nak bincang hari ni. Kita nak share dengan anda semua tentang apa dia? Sampah yang menjadi penghalang dalam diri kita untuk kita berjaya, untuk kita nak move on, untuk kita nak bangkit, okey, untuk kita nak terbang tinggi. So inilah yang membelit diri kita tanpa kita sedar. Dia menjadi penghalang kepada kita. Okey, selamat tengah hari. Siapa tu? Nurul Farhana. Okey. Alright, jom masuk dulu. Siapa lagi? Bantu saya untuk ajak rakan. Bantu saya untuk tag dan bantu saya untuk hantar link ni ke grup Telegram. Okey, bantu saya untuk hantar link ni ke grup Telegram. So, Auni tak ada hari ni. So, bantu saya untuk hantar link ke grup Telegram. Okey, bantu saya. Terima kasih. Terima kasih yang bantu. Okey, selamat tengah hari. Apa khabar semua you all ni? Bagi yang baru masuk ni, apa khabar? Baik ke sangat baik? Baik ke sangat baik? Okey, bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda. Okey, mana lagi? Okey, sedih tak boleh share live ni apa-apa ke grup sebab kena block. Okey, tak apa. Kita tak suruh share pun live ni sebab apa? Sebab live ni adalah di grup tertutup sahaja sayang. Di grup tertutup saja. So tak perlu share live ini, just ajak rakan-rakan untuk join. Okey, tag rakan anda yang sentiasa ada dalam kelas dan bantu saya, okey, bantu saya VJC untuk hantar link ke grup VJC dekat Telegram. Okey, bantu saya. It's okay, tak payah hantar. So hari ni kita nak share dengan anda. Okey, saya nak share dengan anda. Okey, satu topik yang sangat awesome lah bagi saya dan saya sentiasa muhasabah diri. Apa lagi yang kita perlu buat dalam hidup ini untuk nak improve, nak ada improvement dalam kehidupan kita. Okey, jadi yang ada sekarang ni bantu saya untuk ajak rakan-rakan untuk join sesi kita. Kita sentiasa adakan sesi ini pada setiap hari Isnin pukul 12 tengah hari. Okey, sesi ini bukan untuk saya tapi untuk anda. Okey, saya nak share dengan anda info-info ataupun saya nak share dengan anda topik-topik yang boleh membantu anda untuk growkan lagi bisnes anda, insya-Allah. Okey, so bantu saya, kita nak kongsi ilmu ni, takkan dua orang je yang ada dalam kelas. Okey, mana lagi sahabat kita yang lain? Biasa ramai je yang masuk kelas, tapi kenapa hari ini ada dua orang sahaja? Mana lagi rakan kita yang lain? So bantu saya untuk hantar link ke grup. Okey, bantu saya untuk hantar link ke grup. Dah hantar ke belum link dekat grup? Okay. Okay, ya Allah, mana lagi ni sahabat kita yang lain?
Okay, tak apalah, saya teruskan juga Kalau tak ramai juga yang join sesi hari ni, mungkin next week kita dah boleh terminate dah sesi ni. Okay, next week kita boleh terminate dah sesi ni, tak perlu buat dah sesi weekly focus. Tak apa, kita tak payah buat dah sesi weekly focus, kita buat kelas berbayar je lepas ni. Okay, kita tak payah buat dah kelas percuma untuk BJC. Boleh ke macam tu? Alright. Hai Rosie, apa khabar? Okay, so sekali lagi Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat tengah hari saya ucapkan. Alhamdulillah hari ini 30 hari bulan dan besok kita akan sambut hari kemerdekaan. Isu dia sekarang ni, merdekakah kita? So hari ni, okay, sesi hari ni saya nak ambil kesempatan untuk nak kongsi dengan anda semua, okay, apa jenis sampah yang ada dalam diri kita yang menghalang kita untuk capai kejayaan. Sebab ramai orang hari ni tak sedar, okay, tak sedar sebenarnya diri mereka masih ada sampah, sebab tu mereka masih di peringkat yang sama. Okay. Okay. Boleh ke saya kongsikan? Saya teruskan? Boleh? Teruskan tak apalah. Tak ramai pun, saya teruskan juga. Okay, so poin yang pertama adalah ramai orang sekarang ini dia sangat ada keraguan yang tinggi dalam diri. Okay, ada keraguan yang sangat tinggi dalam diri. Okay, so poin yang pertama adalah keraguan yang sangat tinggi dalam diri. Okay, thank you Mimi. Tak tahu ke mana hilang semua sahabat kita hari ni. Mungkin masing-masing sibuk buat persiapan merdeka, gantung bendera. Tak tahu kan, gantung bendera ke apa, pergi cari baju nak pakai besok. Allah alam. Okay, tak apa, kita teruskan jugalah. Okay, terima kasih. Tahniah tau bagi yang masih komit hari ni. Okay, so benda pertama adalah keraguan yang sangat tinggi dalam diri setiap orang. Dan ini saya tak deny, kadang-kadang saya juga ada benda ni. Okay, so kita ni sentiasa ada rasa tak percaya yang kita ni boleh ke tak boleh sebenarnya. Boleh ke aku nak live? Boleh ke aku nak capai sales 5,000 ni? Boleh ke bulan ni aku nak capai target aku letak ni? Macam tinggi sangat target aku. Nampak tak? Sangat banyak keraguan dalam diri. Sebab tu kita orang Islam kita diajar bila ada rasa was-was diajar baca surah An-Nas kan. Sebab apa? Sebab was-was tu sebenarnya apa? Syaitan. Syaitan ni dia memang tak ada kerja lain, dia kerja nak suruh kita ni demotivated. Dia nak suruh kita ni berhenti berusaha. Dia nak suruh kita ni berputus asa. Dia nak suruh kita ni down, jadi loser dan sebagainya. Okay, so keraguan ni dia sangat bahaya dan tanpa kita sedar dia boleh menghalang kita untuk kita keluarkan potensi dalaman kita. Keraguan ini juga dia boleh membunuh peluang untuk kita nak berjaya. Sedangkan kita ni sebenarnya kita boleh je. Kita ni kita kadang-kadang kita dah proven dah kita ni boleh buat. Kita dah proven dah kita ni dah pernah berjaya sebelum ni, dah pernah capai pun. Tapi disebabkan keraguan yang tinggi ni menyebabkan kita rasa aku tak boleh. Menyebabkan anda jadi malas, tak nak bertangguh dan sebagainya. Okay, satu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah self-sabotage syndrome yang ramai orang tak sedar. Bila keraguan tu sangat tinggi, tanpa sedar, okay, dia jadi sabotage diri dia. Okay, so macam mana sabotage diri tu? Sabotage diri tu bila mana dia tak bagi peluang kepada diri dia untuk pergi ke depan, untuk maju ke depan, untuk cuba buat apa yang dia nak buat, apa yang dia rasa dia boleh buat, apa yang dia suka untuk buat. Okay, jadi ni sangat bahaya lah. Okay, self-sabotage ni sangat bahaya. Dan ramai orang tak sedar sebenarnya diri dia sedang mensabotage diri dia. Sebab tu lately saya suka sebut tentang penghalang untuk kita berjaya adalah diri sendiri. Okay, penghalang untuk kita nak bahagia adalah diri sendiri, bukan orang lain. Okay, bukan orang lain. Orang lain tidak dipertanggungjawabkan atas nasib dan kehidupan kita. Kita yang bertanggungjawab dengan nasib kita sekarang, dengan kesukaran yang kita hadapi sekarang, dengan cabaran ujian. Semua tu adalah tanggungjawab kita sendiri. Sebab besok-besok orang lain tidak akan dipersoalkan terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita.
Okay, kita sendiri yang dipersoalkan. Apa yang kau dah buat, kenapa ini, kenapa itu, kita. Okay, kita yang dipertanggungjawabkan. Kita yang akan dipersoalkan. Alright, jadi self-sabotage ni kadang-kadang kita rasa macam capacity diri kita ni limited. Kita rasa macam sebenarnya kita boleh buat, tapi kita rasa kita tak boleh. Ramai orang yang macam tu. Okay, ramai orang yang macam tu. Dia tak sengaja dia sabotage diri. Dia tak sedar dia sedang sabotage diri dia. Okay, siapa perasan yang selama ni dia sedang sabotage diri? Ada tak yang perasan? Ada tak yang perasan? Oh, rupanya selama ni aku sabotage diri aku. Ada tak? Siapa? Ada tak? Ada tak siapa-siapa yang perasan, oh rupanya selama ni aku yang sabotage diri aku. Okay? So sangat penting untuk kita realize benda ni. Okay? Dan cuba halang ataupun cuba improve, cuba buang rasa tu, sifat tu. Okay? Alright. So poin yang ketiga yang saya nak kongsikan adalah limited belief system. Okay, yang mana limited belief system pada sesi yang lepas saya pernah kongsikan macam mana belief system tu terbentuk. Dia terbentuk daripada self image. Macam mana pula kita nak bentuk self image? So self image itu dibentuk oleh apa yang kita dah install, apa yang kita dah buat programming dalam minda kita. Contohnya, kita bergaul dengan circle yang semuanya sukses, semuanya positif. So secara tak langsung kita sedang membina self image yang positif, self image yang sukses. Okay? So kena tengok circle. Dia ada banyak faktor lah. Dia ada banyak faktor. Tu salah satu faktor adalah circle. Tapi kalau kita terbiasa dengan circle yang suka membawang, circle yang negatif, circle yang suka putus asa, circle yang suka condemn orang, so kita akan terbentuk mengikut apa yang kita biasa tengok. Self image dia terbentuk melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita hidup, apa-apa deria yang kita menerima segala info dan maklumat, itulah yang kita bentuk self image kita. Okay, so daripada self image dia terbentuk belief system. Okay, sistem kepercayaan. Alright. So kalau lah daripada awal-awal tu kita dah bawa masuk benda yang tak elok, maka benda yang tak elok lah yang akan terakap. Okay, dia macam projector, dia akan tayangkan balik, dia akan layarkan balik benda-benda yang tak elok yang kita tengok tu. Okay, jadi sebab tu kena jaga apa yang kita sentiasa fikir, kena jaga apa yang kita lihat, kena jaga apa yang kita dengar. Okay, pastikan semuanya benda baik-baik je. Okay, sebab tu circle kita juga sangat penting. Circle juga sangat penting. Dan ada guru juga sangat penting untuk membimbing anda, untuk advise anda, untuk share dengan anda. Okay, so untuk nak atasi limited belief system ni macam mana? Kena perbetulkan balik self image. Sebab apa? Okay, bila dia ada proses dia lah, dia ada proses dia programming. So benda ni saya pernah cerita dalam sesi-sesi yang lepas. Jadi macam kita ni, dalam badan kita, okay, dalam badan kita ni semua ni ada sel-sel dia, okay, ada DNA dia yang membentuk, okay, berdasarkan apa yang kita dah install atau programming. Dan kena ingat dalam badan kita 70% adalah terdiri daripada air, which is air ni bersifat merakam. Jadi kalau kita banyak masukkan benda positif, maka positiflah yang akan berlaku, dan positiflah yang akan jadi dekat kita punya self image, dan positiflah yang akan jadi dekat kita punya belief system. Tapi kalau sebaliknya, maka anda sendiri boleh bayangkan apa yang berlaku. Dan cuba hari ini anda bayangkan anak-anak kita tu, apa yang setiap hari mereka tengok. Budak ni lagilah, diorang absorb cepat macam sponge. Mereka tengok kartun. Mereka sedang melalui fasa pembelajaran. Mereka sedang melalui fasa programming. Mereka sedang melalui fasa installation dekat minda mereka. Okay, sebab tu kalau anda perasan, mereka tengok Bobo Boy, mereka akan tiru aksi Bobo Boy. Kalau mereka tengok acap kali, mereka boleh hafaz dialog. Okay, sebab apa? Sebab itu mereka sedang install, mereka sedang buat programming, dan mereka sedang menghafaz. So, itulah yang akan jadi. So, apa kesudahannya? Diorang akan tinju-tinju, gusti-gusti dengan adik-adik mereka. Mereka sedang apply apa yang mereka sedang belajar. Okay, faham tak? Faham sesuatu tak? Dapat tak? Okay,
So, apa kaitan dia dengan limited belief system tadi? Katakanlah kita berada dalam lingkungan ataupun kita dah terbiasa hidup. Okey, tak apalah dua orang kongsikan juga apa yang anda dapat atau faham ke tidak apa yang saya cuba sampaikan. Kalau tak faham, saya nak jelaskan. Okey, so mungkin diorang akan tengok recorded. Alright, jadi limited belief system ni, apa kaitan dia? Katakanlah anda berada ataupun anda terbiasa membesar dalam keadaan anda terbatas kepercayaan anda. Contohnya, anda tak biasa dapat 10,000. So anda akan wonder, anda akan underestimate diri anda. Anda akan rasa, tak boleh. Mana boleh dapat 10,000? Huish, besar tu 10,000, tak pernah. Mustahil. Nampak tak? Mustahil akan dapat 10,000. Kan? Mustahil dapat 10,000, tak pernah dapat pun jual selama ni, tak pernah dapat 10,000 tak. Tak boleh. Contoh, itu limited belief system. Tapi kalau anda ada satu kepercayaan ni, kepercayaan apa dia? Keyakinan ni, yang mana bila Allah nakkan sesuatu tak mustahil. Dan bila anda yakin, anda buang blockage tu tadi, anda sematkan dalam diri anda kepercayaan yang baru. Anda percaya, aku percaya bila Allah katakan jadi, maka jadi. Aku percaya Allah janji siapa yang berusaha Allah akan bagi, dia akan dapat. Aku percaya kalau aku buat sungguh-sungguh ni, aku akan dapat. Aku percaya kalau aku fokus ni, aku pasti akan dapat. Kalau aku fokus, gandakan fokus aku lagi, aku akan gandakan lagi result aku. So anda yakin, anda percaya, tak ada benda yang mustahil dengan izin Allah. Berbekalkan, berlandaskan usaha yang sungguh-sungguh dari anda, keazaman yang kuat dari anda. Alright? Faham ke setakat ni? Boleh ke boleh? Jadi jangan lagi ada limited belief system. Limited belief system ni salah satu cara anda sabotaj diri anda. So buang, lepas ni jangan letak keterbatasan dalam sesuatu perkara. Sebab apa? Kena ingat, Allah ni bila dia nak bagi, tak ada yang mustahil. Allah ni bila dia nak bagi, tak ada keterbatasan. Tapi yang terbatas tu adalah kita punya limited belief system. Kepercayaan, keyakinan kita tu kurang. Alright, so poin yang seterusnya adalah kita rasa kita tak layak. Kita rasa kita ni tak sesuai. Rasa tu bahaya. Rasa tu boleh membunuh anda. Dan kena ingat, Allah ada berfirman, aku bersama sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada hari ini, Allah tak galakkan kita ni ada sangkaan yang buruk. Kalau nak sangka, it's okay. Kau sangkalah yang baik-baik. Sebab apa? Dalam sangkaan baik tu dia ada doa sekali, dan insya-Allah Allah akan makbul. Tapi kalau hati ni asyik simpan sangkaan yang tak elok kepada diri kita, kepada sekeliling kita, kehidupan kita, sebenarnya tu juga akan berlaku. Dia datang, dia berkisar dalam tempat yang sama. Faham tak apa yang saya cuba maksudkan? Alright, jadi jangan ada rasa tak layak. Jangan rasa, aku tak layak duduk rumah macam tu, besar macam tu. Aku layak ke aku nak duduk, nak naik kereta macam tu? Macam tak nampak jalan je. Contoh. So bila kita ada rasa macam tu, kita sebenarnya jenis yang tak bersyukur. Kita sebenarnya jenis orang yang kurang bersyukur. So cuba kita syukur, kita lapangkan dada kita. Kita lapangkan dada kita. Kita berpandangan jauh. Kita ubah cara kita, ubah cara fikir kita, sudut pandang kita. Alright? So kena belajar redha dan terima. Setakat ni Allah bagi rezeki ni sangat banyak untuk kita. Syukur, alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan future Allah akan bagi lebih lagi. So aku akan usaha untuk dapat lebih lagi. Tak mustahil. Alright? Tak mustahil. Jangan kita belum buat apa-apa, redha lah aku macam ni, redha lah income sebulan 300 je, redha lah, redha tak bertempat. Waalaikumsalam Iken, masuk. Anda merajuk dah tadi nak end dah kelas ni, sibuk gantung bendera kat ni. Jadi jangan ada rasa kita redha tak bertempat tadi. Ada juga setengah orang tu dah macam ni, hidup kita ni dah dah, syukur dah macam ni. Allah dah bagi makan ni pun syukur dah. Ada ke jenis macam tu? Pernah ke jumpa orang yang macam tu?
Ada tak? Okey dah ni, hidup macam ni. Alhamdulillah, anak-anak semua boleh makan, sihat semua. Okey? Ya betul, kita kena bersyukur. Tapi tak salah untuk kita usaha untuk yakinkan Allah supaya Allah boleh bagi kita lebih lagi. Okey? Masalah sekarang ni, kalau siapa terbaca status saya ada jumpa satu surah dalam satu ayat dalam surah Al-Fussilat. Ada Quran tak? Okey, sangat deep jugalah. Nanti saya kongsikan. Maksud dia apa? Maksud dia Allah kontrol rezeki kita pada hari ini. Sebab apa? Sebab rezeki tu Allah takut kalau Allah bagi kita lebih, kita lupa diri, kita lalai, kita lost, kita terkandas, kita tersasar. Tapi Allah kontrol rezeki kita supaya Allah nak jaga kita, supaya Allah boleh monitor tengok kita macam mana. So Allah akan bagi ikut kesesuaian. Allah tengok kita okey, bagi. Nampak macam on track dah tu, nampak macam ada ilmu dah tu, okey bagi. Nampak okey sikit, okey bagi lagi. So jangan bersangka buruk dengan Allah. Jangan berburuk sangka. Jangan kita rasa aku ni penat-penat promote tak ada sale, tak ada orang beli, janji nak bayar tak bayar, sakitnya hati aku minah ni. Jangan ada belapang dada, biar ada keterbukaan. Okey, penerimaan anda. Kita usaha yang terbaik. Okey, kita usaha yang terbaik. Follow semua apa yang anda dah belajar. Soal dapat ke tidak itu di tangan Allah. Okey, kita tak ada hak untuk nak pertikai, kita tak ada hak untuk nak merungut, kita tak ada hak untuk nak komplain lebih-lebih. Okey, ada Allah bagi, tu rezeki kita, tu bahagian kita. Tapi kalau tak ada, cuba cek balik kat mana silap. Mesti ada kat mana-mana silap. Waalaikumsalam Anu. Okey, jom masuk. Alright? Boleh tak? Okey? Jadi jangan ada rasa tak layak. Anda rasa tak layak tu sebab apa? Sebab anda rasa tak yakin anda boleh. Keyakinan anda tu kurang. Bila keyakinan kurang, anda sebenarnya tak yakin dengan siapa. Okey? Okey. So point yang seterusnya adalah negative emotion. Okey, iaitu wrong mindset. Mindset yang salah. Mindset yang salah akan membawa kepada negative emotion. So, emosi ni adalah benda yang sangat-sangat main peranan penting. Sangat main peranan penting untuk menyumbang dalam kejayaan kita. Sebab ramai orang hari ini, mereka sukses adalah daripada emotion drive. Okey? Siapa yang tak faham baru first time dengar, boleh komen. Saya ulang sampai anda faham. Waalaikumsalam, hai Mihan Rodi. First time ke ni join sesi weekly kita ni. Okay. Boleh ke tangkap setakat ni? Alright. So, kena aware. Kita kena aware dengan suara bisikan-bisikan dalaman. Kita ni terbiasa walaupun tak ada orang berbisik, kita sendiri pun boleh berbisik benda negatif. Sekarang ni tak perlu hasutan orang luar. Dalaman ni pun dah jadi batu api dah. Pernah dengar tak batu api kepada diri sendiri? Ramai orang tak sangka benda ni. Ramai orang tak tahu. Tak tahu pun yang rupanya diri sendiri boleh jadi batu api. Tak tahu yang rupanya diri sendiri tu boleh memporak-perandakan diri sendiri. Ya betul. Sebab apa? Sebab dah habit. Dah jadi habit. Dah terbiasa dah. Terbiasa apa? Okay? Wrong mindset. Mindset yang salah. Okay? Dia gabung sekali mindset yang salah, self-image yang salah, belief system yang salah, programming yang salah. Semua benda ni, semua benda ni dia mempengaruhi. Dia sangat mempengaruhi. Okay, jadi kita kena aware dengan ada tak bisikan-bisikan negatif dalam diri kita. Contohnya, kau ni tak boleh buat lah, kau tak boleh. Kau rasa kau boleh kan? Kau tak boleh. Kau tak boleh buat. Kau tak boleh buat. Mana ada keturunan kau pernah berjaya buat bisnes? Kau seorang je. Orang lain, adik-adik kau, semuanya kerja-kerjaan, kerja gombeng, semua. Kau je yang nasib malang. Kau ni daripada kecil lagi nasib malang. Ada tak?
Kau ni daripada kecil lagi, mak kau lahirkan kau tu, memang kau dah malang dah. Kau dah nasib kurang baik dah. Kau lahir masa tu, bulan gelap lah, apa semua lah. Kan? Ada tak? Ada tak yang ada bisikan, yang ada kata-kata dari dalam yang sedang mendemotivated kita, sedang demotivated, sedang mematahkan semangat kita. Ada tak? Adakah yang pernah rasa macam tu? Kadang-kadang tu sampai tahap aku rasa hidup ni macam tak ada makna dah bagi aku, baik aku mati je lah. Senang kan? Senang kerja, mati. Baik aku mati je. Aku kalau bunuh diri tu tak berdosa, lama dah aku bunuh diri. Ada tak? Sebab apa? Sebab yang tu disebabkan tekanan yang kuat dalam diri. So dia tak dapat berfikir secara waras. Dan penghujung kepada emosi yang down tadi adalah memang solution diorang nak mati. Tu je. Solution diorang nak mati. So Allah sangat marah. Guys, Allah sangat marah benda ni berlaku. Sebab Allah sentiasa cakap, jangan putus asa dengan rahmat. Jangan putus asa. Kita orang Islam, kita sentiasa ada jalan. Kita sentiasa ada penyelesaian. Okey? Mana ada tak ada penyelesaian? Kecuali mati. Dan mati tu pun kena tunggu turn. Bukannya kita sendiri yang decide nak kena mati. Tak. Bunuh diri tu sangatlah berdosa kan. Sangatlah Allah marah. Okey? Sangat Allah marah. Sebab pandai-pandai je kau nak mati, belum lagi Allah tetapkan tarikh. Kau nak jadi Tuhan. Yang tu Allah marah sangat. Okay? Kita ni, semua benda kita nak jadi Tuhan. Nak jadi Tuhan dalam hidup diri sendiri, nak jadi Tuhan dalam hidup suami. Alright? Cuba kita tu dulu belajar untuk kontrol diri kita. Ubah diri, buang sampah-sampah negatif dalam diri kita. Buang ni sampah yang saya kongsikan. Beberapa poin yang saya dah kongsikan ni sampah semua ni. Buang dari diri anda. Kalau anda nak tengok, anda tu percaya. Okay? Boleh ke boleh? Okay ke semua? Alright. Poin ke berapa dah? Okay, nak sambung poin ke berapa ni? Waalaikumsalam. Okay, poin ke berapa dah kita ni? Okay, so poin yang ke-6, betul tak? Poin yang ke-6, ada orang ketak ni. Ada orang ketak ni. Okay, so poin yang ke-6 adalah kita tak boleh nak kontrol diri kita. Tak ada self control. Kontrol macam mana? Kontrol, contohnya kita ni banyak sangat bersangka buruk. Banyak suka je membebel. Sikit-sikit tak kena bebel, sikit-sikit tak kena komplain itu, komplain ini. Cuba ada leadership dalam diri kita. Okay, salam hai Rafika. Masuk. Cuba ada leadership dalam diri kita. Leadership untuk apa? Untuk belajar kontrol diri kita. Kontrol daripada buat benda yang tak elok tu. Okay, daripada buat benda yang tak elok tu. So belajar untuk kontrol diri kita. Kalau kita tak boleh nak kontrol diri kita, macam mana kita nak kontrol hidup kita? Macam mana kita nak lead ke arah kejayaan? Okay? Macam mana kita nak lead ke arah kejayaan bila kita tak ada self control tersebut? Siapa yang nak kontrol diri kita kalau tak kita sendiri? Nak biarkan siapa yang kontrol? Diri kita ni ibarat sebuah kapal, kita yang kemudikan kapal tersebut. Kita tak boleh nak selama-lamanya nak bergantung harap kepada orang. Kita je yang tahu arah tuju. Kita je tahu apa yang kita nak capai. Kita yang tahu apa yang kita suka. Kita yang tahu banyak perkara dalam hidup kita. So kenapa kita nak harapkan orang? Okay? So kita tak boleh nak harapkan orang, dan kita sendiri yang kena ada leadership dalam diri kita tu. Okay? Kena ada self control. Dan kalau tak ada, mula bina dari sekarang. So ramai orang yang gagal hari ini, okay, salah satu sampah mereka yang menghalang mereka untuk berjaya adalah gagal kontrol diri. Ada setengah contohnya gagal kontrol diri ni, kontrol emosi, kontrol nafsu, okay, kontrol benda-benda daripada terjerumus kepada benda negatif. Contohnya habit ataupun hobi suka buat benda-benda yang tak ada faedah. So kontrol diri, okay, kontrol diri, buang habit yang lama, install habit yang baru kepada benda yang lebih ada potensi, benda yang lebih bermaruah, gitu. Alright? Okay. Boleh ke boleh? Okay, so next adalah
Poin ke berapa? 7. Okey, so poin yang seterusnya adalah keyakinan yang sangat kurang. Okey, keyakinan diri tu yang sangat kurang. Keyakinan diri yang sangat kurang. Keyakinan diri ni dia sangat main peranan. Kalau orang tu tak yakin, macam mana dia nak buat live? Macam mana dia nak convince customer dia? Macam mana dia nak berjaya? Macam mana dia nak dapat apa yang dia nak? Okey, sebab apa? Sebab keyakinan ni dah sangat kurang dah. Okey, keyakinan dah tak ada dah. So keyakinan ni dia boleh dibina. Keyakinan boleh dibina. Salah satunya ialah keyakinan ini boleh dibina dengan ilmu. Okey, dengan ilmu. Cari ilmu sebanyaknya. Cari someone yang boleh menginspirasikan. Cari dia ada usaha dia ada banyak kategori lah. Apa dia usaha dari segi fizikal dia, apa usaha dari segi kerohanian dia. Okey, apa dia usaha dari segi minda dia. Alright, so dia ada banyak faktor, banyak aspek untuk nak boost dia punya confidence tadi, untuk nak boost dia punya keyakinan tadi. Jadi kalau untuk kita nak tukar mindset daripada tak yakin kepada yakin, kita kena banyakkan membaca. Kita kena banyakkan belajar. Rajin belajar. And then untuk dari segi kerohanian, baca doa-doa yang ada Allah ajar kita kan. Contoh doa Nabi Musa, Rabbi Shrahli itu kan. Yang tu untuk beri keyakinan ketika kita bercakap. Okey, lagi apa? Ada lagi doa-doa yang diajar tu dari segi kerohanian. So dari segi fizikal kita, mungkin penampilan kita, okey, penampilan yang kita nak kena jaga. So sentiasa nampak cantik, sentiasa nampak bersih, kemas, supaya kita lebih confident, yakin. Okey, and then lepas pada tu apa lagi usaha yang kita nak buat. So bila kita tengok semua benda ni dah align, dah selari, kita pun semangat nak buat. So bila kita semangat nak buat, kita pun buatlah tindakan kita. Kita usahalah. Okey, contoh dalam bisnes sekarang kita usaha. So usaha kita pun dapat. So bila kita dapat, itu pun satu hal yang boleh tambah keyakinan kita. Okey, and bila kita usaha tak semengah sangat, so tak dapat. So yang itu boleh mengurangkan pula keyakinan kita. So anda kena faham dekat situ. Okey, anda kena faham dekat situ. Jadi anda kena buat, bila berjaya, anda nampak hasil, kat situ anda jadi bertambah yakin. Okey, bertambah yakin. Aku ada potensi dalam bidang ni. Aku ada potensi dalam jalan ni. So aku kena teruskan. Right? And then keep affirmation, keep motivate diri sendiri juga supaya anda setiap hari bertambah keyakinan. Bukan sekali cakap hari ni, lepas tu bulan depan, tak. Tapi setiap hari keep on support diri anda. Okay, keep on bagi tahu dia kata-kata yang baik. Keep on buat installation ataupun programming yang baru. Okay, kau boleh, insyaAllah, yakin kau boleh. Allah akan bantu. Okay, buat yang terbaik, all the best. Pandang balik kejayaan kita yang lepas-lepas tu. Dah banyak dah kejayaan kita yang lepas. Okay, banyak dah daripada kita kecil. Okay, kejayaan pertama kita boleh jalan. Masya Allah, happynya mak ayah kita boleh jalan kan. Hore, dia orang bersorak. So apa lagi? Masa kita masuk sekolah, okay, kita berjaya lagi. Masuk sekolah menengah, berjaya lagi. Masuk U, berjaya lagi. Banyak kejayaan-kejayaan yang kita dah raih dalam kehidupan kita. So tak mustahil untuk hari ini kita ulang balik kejayaan-kejayaan tersebut. Tak mustahil langsung. Okay, jangan ada rasa was-was. Jangan ada rasa tak yakin. Jangan ada rasa tak nampak, gelap tak. Sebab benda tu semua, tanpa kita sedar, dia akan membentuk belief system dalam diri kita. Dan bila kita percaya benda tu, kita akan terbawa-bawa. Dan yang lebih buruk, kita akan turunkan kepada anak-anak kita, generasi kita. So nak ke, nak tanya anda, nak ke lahirkan generasi yang ada sampah-sampah dalam diri? Nak ke? Nak ke tengok generasi kita macam tu? Mundur, tak maju. Okay? Sebab apa? Sebab daripada kita ni, kita tak nak ubah. Kita tak nak break pattern. Betul. Okay? Boleh tengok result-result orang yang dah berjaya untuk bina keyakinan. Boleh tengok, boleh baca kisah-kisah inspirasi orang yang dah berjaya.
Okay, boleh boost kita punya confidence. Alright? Okay, so point yang seterusnya adalah bodoh sombong. Okay, bodoh sombong. Dah lah bodoh, tak nak mengaku pula. Lepas tu tak nak belajar pula. Okay. Sudah macam ni. Ada ke agak-agak orang macam tu dalam dunia ni sekarang? Ni bukan anda. Cumanya ramai orang yang kalau anda perasan, kenapa aku jumpa dia ni 2 tahun macam tu, 3 tahun macam tu. So bila kita kenal, kita cakap, oh rupanya kita boleh nampak lah. Okay, kita boleh nampak, oh rupanya ada perasaan tu, ada attitude tu dalam diri. So orang macam ni kita susah nak ubah. Jadi jangan ada sikap yang macam ni. Okay, bodoh sombong. Jadi susah nak ajar orang yang macam ni. Sebab dia rasa dia pandai, so dia jadi tak nak belajar. Tak nak belajar, dah pandai dah semua. So elakkan, jangan jadi orang yang bodoh sombong. Dah lah bodoh, tak boleh nak ajar. Pandai tak boleh nak tumpang, kan orang tua cakap. Jadi tak tahu kat mana dia boleh membantu dan beri manfaat. Alright, so na'udzubillah min zalik. Okay, so point yang seterusnya adalah takut gagal. Takut gagal. Ada orang yang takut gagal. Takut gagal ni, dia takut nak buat tu, takut nanti takut nak buat live lah, nanti tak ada orang tengok. Takutlah nak jual, nanti tak ada orang nak beli. Takut nak promote, nanti apa orang kata? Orang kata aku ni miskin ke, tak ada duit ke nak promote ni. Masya Allah, ada juga orang yang macam tu. Ada. Mungkin ada. Sebenarnya kita tak perlu takut dari kegagalan. Sebab apa? Kegagalan itu tak pernah gagal dalam melatih kita. Kegagalan tu tak pernah gagal untuk membentuk kita menjadi kita orang yang sekarang. Okay? Sesakit mana pun kegagalan itu, bila kita redha, kita terima, dia akan ada hikmah dia. Dia akan ada value dia di sebalik setiap kegagalan. Dan sebenarnya kita tak pernah gagal. Kita belajar. Okay, kita sentiasa belajar. Ubah kegagalan tu adalah pelajaran untuk kita. So, install dalam diri kita, jangan pernah ada rasa takut gagal. Contoh kita nak masak kan, tak pandai buat kek, tak pandai lah, takut tak jadi. So, jangan ada rasa takut. Buat dulu. Jadi ke tak jadi, gagal tak gagal tu belakang kira. Kita tengok baliklah. Kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita. Okay? So, kita boleh usahakan. So, tukar di sebalik gagal tu, tukar jadi pelajaran. Jangan ada rasa takut gagal. Buat dulu. Tak jadi tak apa. Kita buat sampai jadi. Kalau kita gagal 8 kali, kita bangkit 10 kali pun tak apa. Sebab apa? Sebab Allah cakap, Allah pesan jangan putus asa dari rahmat. Kalau kita putus asa, maksudnya bila kita gagal, kita tak buat. Tapi kita bukan bangsa yang macam tu. Kita bukan jenis yang macam tu. Kita tak nak berada dalam golongan tersebut. So jangan sekali-kali kita takut pada gagal. Tak apa kita gagal, kita buat lagi. Tak apa rugi, kita buat lagi. It's okay. Semuanya Allah dah tuliskan semua. Allah tulis siapkan dengan ganjaran sekali untuk kita. Kalau kita redha, kita sabar, kita terima apa yang berlaku, kita berlapang dada, tak ke Allah akan beri yang lebih baik untuk kita nanti. Alright? So kena ingatlah. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak elok bagi kita, sebenarnya mungkin ia baik untuk kita. Kan mesti pernah dengar kan dalam surah Al-Baqarah tu. Alright? Okay. So poin yang seterusnya. So tadi takut gagal, poin yang seterusnya takut orang cakap. Okay? Takut orang cakap. Takutlah kan nanti apa orang cakap, malulah. So bila dia takut orang cakap, so dia takutlah gagal tadi. Alright? So takut orang cakap ni pun dia menjadi isu yang sangat besar. Saya sebelum ni pun macam tu juga. Malulah nak pergi ke depan, malulah nak tunjuk muka, nanti apa orang kata. Kan? Duk sibuk apa orang kata. Tapi kita tak pernah pun fikir yang duk sibuk orang kata tu, orang tu tak pernah pun fikir pasal kita. Tak pernah pun nak bantu kita bila kita dalam kesusahan. So apa yang kita sibuk sangat duk fikir apa yang orang kata. Okay, so tak perlu risau. Biarlah orang nak kata apa. Mulut orang memang tak boleh tutup. Okay, mulut orang tu memang kita tak boleh tutup. Tapi kita boleh tutup telinga kita daripada dengar apa yang orang kata. So ubah. Alright, jangan ada lagi perasaan takutlah orang kata, malulah orang kata. So buang
kadang tu orang yang kata tu kita tak kenal pun. So apa nak concern sangat. Orang kita tak kenal pun, dia pun tak kenal kita. So bila tak kenal ni, dia boleh tahan cakap lah nak cakap apa kan. Sebab tak kenal. Kalau dia kenal kita, takkanlah dia nak cakap pasal kita. So tak payahlah concern sangat. Alright, so buat sampai orang kenal anda yang sebenarnya. Okay, so poin yang seterusnya adalah bunyi apa tu? Dia orang tengah live. Okay, poin yang keberapa? 9, 10, 11 eh? Okay, 10 adalah orang yang tak buat keputusan untuk berjaya. Masalah dia adalah dia dalam hidup dia tak pernah buat keputusan untuk berjaya. Okay, dalam hidup dia tak pernah buat keputusan untuk berjaya. So ini juga menjadi penghalang untuk dia berjaya. Ini juga dia menjadi sampah. So maksud dia apa? Dia tak pernah declare, okay, aku harus kejar impian aku. Aku harus berjaya. Aku nak berjaya sebab aku nak bantu mak ayah aku nak bantu suami aku nak bantu semua orang ahli keluarga aku. Masalah sekarang ni, dia tak pernah decide dalam hidup dia. Dia tak pernah buat saranan kepada diri dia. Dia tak pernah declare, dia tak pernah notice yang dia tu kena berjaya. Tak ada dalam hidup, sejarah hidup dia, dia nak kena berjaya. Ada orang yang macam ni. Okay? Ada orang yang macam ni. So dia tak tahu, perlu ke aku nak berjaya? Aku dah okey dah macam ni. Okey dah, selesa dah. So what? Kan? Ada. Jadi jangan jadi orang yang macam tu. Kalau lah anda perasan, oh betul lah, selama hidup aku ni aku tak pernah buat keputusan untuk berjaya. So do something, okay? Decide, buat keputusan, declare, tulis dekat mana-mana, tulis, remind diri sendiri, okay? Tulis dekat mana-mana supaya anda nampak terpampang, bangun pagi, aku kena berjaya. Yelah, aku kena berjaya. Sebab apa? Sebab ianya menjadi, orang kata apa, anda nak sentakkan ni apa dia orang panggil ni, bisikan-bisikan tadi tu, anda nak pecahkan bisikan-bisikan negatif tu supaya terperanjat, keluar habis semua negatif, masukkan apa yang positif dalam diri anda. Aku nak berjaya, aku kena berjaya, aku harus berjaya, aku pasti berjaya. Aku tak kisah by hook or by crook, this year aku kena capai, aku kena berjaya, aku kena makbulkan, aku kena capai impian aku. Okay? Allah harus makbulkan doa aku untuk berjaya. InsyaAllah aku boleh. Alright? So, kena jelas benda tu. Kalau anda tak jelas dengan diri anda akan selama-lamanya anda bela. Sama juga kalau sebelum ni kita suruh anda buat impian kan, tulis impian. So, bila anda tulis impian tu, anda jelas. Okay, anda jelas apa yang anda nak capai. Kalau selagi anda tak tulis, lagi tu anda blur. Bila anda blur, anda tak tahu pun apa yang anda kena capai. Dan lagi bagus kalau anda boleh tulis deadline dia. Tulis deadline dia. Bila, hari bulan berapa aku kena capai benda ni. Okay? So lagi jelas. Jadi penting untuk anda buat keputusan untuk berjaya. Kalau belum buat, terus buat sekarang. Aku buat keputusan, aku nak berjaya. Aku buat keputusan, aku kena berjaya. Buat keputusan untuk berjaya. Okay? Okay, nak lagi ke? Boleh? Nak sambung lagi ke? 2-3 poin lagi Kita sambung 2-3 poin lagi. Okay, so kena bangkit lah. Alright, kena bangkit. Bagi yang belum ada keputusan untuk berjaya, bangkit. Okay, bangkit. Bangkit untuk berjaya. Okay, so poin yang seterusnya adalah ini satu hal juga. Okay, dalam diri tu dia rasa tak bertanggungjawab pun dengan kejayaan sendiri. Ibarat macam perlu ke aku berjaya? Tak yalah. Okay kot. Suami ada lagi, mak ayah ada, okay lah. Tak yalah berjaya. Dia tak ada rasa tanggungjawab yang dia tu perlu berjaya. Tak ada rasa tanggungjawab. Cikgu dia je yang lebih-lebih suruh dia berjaya. Dia macam buat dono je, buat dia je. Rasa macam kalau cikgu-cikgu ni rasa gerah nak rotan pun ada kan tengok budak macam tu kalau sekolah kan. Tapi itulah hakikatnya, bukan sahaja budak sekolah, tapi yang tua bangka pun masih ada yang macam tu. Dia rasa dia tak ada tanggungjawab untuk dia berjaya. Rasa tak perlu. Macam mana nak ubah orang macam ni? Okay? Biasanya orang macam ni dia dah selesa lah. Okay? Dia dah selesa.
rasa selesa. Kalau lelaki, mungkin ada isteri yang boleh bagi makan. Kalau isteri, tak apalah, ada suami. Dia tak fikir kan, dia tak fikir future, apa possibility dia. So tak nak independent. Macam tu je. Dan banyak kes-kes sebenarnya kalau kita perasan kan. Macam mana suri rumah yang tak tahu macam mana nak kerja, nak cari duit, tiba-tiba kehilangan suami, na'udzubillah min zalik. Cuma kita ambil benda ni iktibar sebab kita nak sedarkan kepala otak kita ni biar ada rasa tanggungjawab untuk sukses. Okay? Ya, rasa selesa akan bonus semangat. Betul. Jangan pernah ada rasa selesa dalam diri kita dan kita tak galakkan. Kalaulah rasa selesa tu, bayangkan Rasulullah SAW, dia dah dijanjikan dah syurga, kekasih Allah, tapi Rasulullah tetap bangun tahajud, solat, macam-macam ibadah yang dia buat. Tetap dia rasa tak selamat, tetap dia rasa wajib kena buat. Okay? Bayangkan kalau berada di zona yang selesa. Alright? So kita kena, Rasulullah tu pun kekasih Allah, usahanya dengan berkorbannya, dengan macam-macamnya. So siapa kita hari ni tak nak usaha apa-apa? Okay? So cuba renungkan. Alright. Okay, so saya cepatkan. Seterusnya, poin yang seterusnya adalah takut malu. Ada juga takut malu. Nanti kalau kaya malulah. Nanti kalau dah naik top 1 nanti, malulah pula, segan lah. Nanti orang tengok muka kita dalam list top 10. Malu. Ada ke macam tu? Malu tak nak lah. Ada? Malu berjaya. Ada juga. Tak tahulah. Okay? Ada juga sebenarnya orang yang malu. Malulah nanti bila tukar kereta, nanti apa orang tengok? Habislah kita kan. Malu kita, tak payahlah malu. Buat benda baik pun malu. Dia sepatut malu kalau buat benda yang tak elok. Tu yang sepatutnya malu. Okay? So, buang perasaan malu kalau benda tu adalah kebaikan. Malu yang memalukan. Besar sangat tu kemaluan dia. Sampai malu tak bertempat. Alright? So, elakkan. Okay? Okay, so seterusnya ada juga orang yang takut tak jadi. Takut tak jadi. Perasaan yang salah tu. Nanti buat takut tak jadi. Okay? Jadi, perasaan takut tu buang. Kita ni sebenarnya, kita ada banyak sangat ketakutan dalam diri. Banyak sangat. Takut malu, takut kaya, takut tak jadi, takut tak layak, takut apa lagi tadi, banyak macam-macam takut ada. Takut tak ada rezeki, takut lah, macam-macam. So takut ni semua kita dah diajar masa kecil lagi. Kita diajar, mak ayah kita kan suka jangan disini takut tu, ada apa tu, takut. Tak kata orang tua kita sekarang pun ada buat macam tu kat anak. Janganlah buat macam tu, takut nanti kotor. Janganlah, takut nanti rosak ni. Janganlah, takut nanti sakit adik. Janganlah, takut nanti. Takut. Kita pergi semakkan perasaan takut tu kepada anak kita daripada kecil lagi. Begitu juga mak ayah kita, semakkan perasaan takut tu daripada kecil lagi. Sampailah kita bawa terbesar-besar. Kalau dulu kecil kita takut dengan hantu, sekarang ni kita takut dengan apa? Ni dah takut tak jadi, takut kaya, takut dengan benda-benda yang bila level dewasa ni. Level kecil dulu dia takut dengan takut kotor, takut kucing, takut hantu. Takut kan. Besar ni dia takut dengan benda-benda yang macam ni. Okay? So itulah, ketakutan itulah banyak menghalang kepada kejayaan kita. Takut orang terasa, takut nak berkata tidak, takut nak tegakkan benda yang betul lah, bukan benda yang basah. So buang ketakutan. Okay? Takut kita ni sangat banyak. Takut tak ada rezeki pun salah satu juga. Takut tak ada rezeki. So jangan salah. Jangan takut. Kalau takut tak payah buat apa-apa. Duduk je sorok atas katil dan bilik, bawah selimut. Sorok je situ. Kalau takut tak payah. Okay? So jangan ada rasa takut. Alright. Okay, so point yang seterusnya nak ambil dah. Keep blaming others. Keep blaming others maksud dia keep on salahkan orang lain di sekeliling dia. Salah suami, salah anak, salah masa. Ni lah masa 24 jam je aku ada. Salah masa 24 jam. Salah apa lagi? Salah produk. Salah.
salah, banyaklah salah sekeliling dia. Semua salah. Okay, yang tak salahnya adalah diri dia. So ini salah satu isu. Okay, kita jangan banyak sangat tengok kesilapan di sekeliling, tapi pandang ke dalam. Bila kita pandang ke dalam, kita akan banyak keterbukaan. Kita akan banyak dapatan. Alright? Jadi jangan berhenti salahkan orang lain kalau kita buat tak jadi. Tapi kita, ya betul, pada diri sendiri yang salah. Mungkin dari segi time management, mungkin dari segi sampah-sampah tadi yang saya kongsikan, daripada 1 tadi sampai berapa belas sampah-sampah tu dah tadi yang sebenarnya salah, yang sebenarnya menghalang anda, bukan salah orang lain. Okey, bukan salah orang lain. Oh, salah market, salah PKP, salah lockdown. Oh, drama sangat. Itulah dia kan, selalu tengok drama Pukul 7. Sinetron. Okey, banyak sangat sampai hidup pun jadi drama. So, berhenti salahkan orang lain. Okey, berhenti salahkan orang lain. Stop lah jadi drama tu. Okey? Okey. Boleh ke boleh? So, itulah saja. Tak payah sambung. Itulah. Boleh ke boleh? Okey. So itu adalah sampah yang kita panggil, yang menyemak dekat kepala otak kita disebabkan setiap hari kita tak muhasabah diri. Disebabkan setiap hari kita tak pandang ke dalam. Okay, disebabkan setiap hari kita tak ada inisiatif untuk kita nak review balik performance kita, apa yang kedudukan kita dan sebagainya. So, bangkit, ubah. Okay, dan mula duduk bertenang, elok-elok, cuba pandang. Okay, apa yang aku nak buang di antara sampah-sampah ni yang masih ada dalam diri aku? Apa dia yang aku nak buang, yang aku tak nak dah berkomplot untuk sabotaj diri sendiri? Sebab aku sayang diri aku nak aku dengan diri aku ni maju ke depan. Sebab apa? Sebab aku layak untuk berjaya. Sebab apa? Aku layak untuk bahagia. Layak untuk miliki apa yang orang lain miliki juga. Okay. Salah saya tak post banyak kali, kesiankan semua. Ya, betul. Tu 3 benda tu Rafiqah, 3 benda. Fokus, komitmen dengan konsisten. Sangat penting. 3 benda ni saya selalu pesan dalam kelas. Okay, dalam sesi saya selalu pesan 3 benda ni. Kalau anda tak capai, review 3 benda ni. Fokus anda 1 hingga 10 berapa, adakah ke laut dalam. Okay, konsistensi anda dan komitmen anda. Komitmen anda itu berapa jam spending anda, jam kredit anda. Kalau kita belajar kat sekolah college dulu kan, jam kredit, jam anda yang anda spend untuk anda nak capai itu berapa. Adakah jam anda banyak spend ke benda lain? Adakah jam anda banyak spend ke dekat mana? So kena review 3 benda ni. Tak payah banyak lah, 4 poin tu banyak, tapi 3 benda ni je yang saya sangat-sangat tekankan. Sebab 3 benda ini yang anda tak boleh nak pisahkan mereka kalau anda nak capai kejayaan. Ada satu lagi kalau nak tambah adalah disiplin. Okay, disiplin. Kejayaan ramai orang bermula juga dengan disiplin. So bila dia disiplin, dia pasti akan ada fokus yang tinggi, dia pasti akan konsisten. Sebab orang yang konsisten ini adalah orang yang ada disiplin je. Orang yang berdisiplin. Orang yang tak ada disiplin, macam mana dia nak fokus, macam mana dia nak konsisten. Okay, dan komitmen. Sebab bila dia disiplin, dia tahu masa bila dia nak bahagi komitmen dia terhadap banyak perkara dalam hidup dia. Macam mana dia nak bahagi fokus sama rata. Macam mana ada time-time dia nak tingkatkan fokus, ada time-time dia nak fokus ke dekat rutin dia yang lain. Alright, jadi tambah satu lagi, disiplin sangat tinggi. Alright, 3 benda dan core dia disiplin sangat tinggi. Disiplin ni adalah main peranan sangat penting untuk kita nak tentukan apa yang kita akan jadi. Okay, boleh? Terima kasih Rafiqah spare masa untuk join kelas hari ni. Dan terima kasih juga untuk yang lain. Siapa tu? Afiah Iking. Masya Allah. Rosie. Okay. Tak tahu ke mana semua dah rakan-rakan kita menghilang. Tapi kita doakan semoga baik-baik sajalah. Okay. Yang tak sihat diberi kesihatan. Yang ada masalah diberi kelapangan. Okay. So ada banyak lagi sebenarnya benda yang saya nak kongsikan. 3 hari saya ada join satu sesi kelas. Dan sebenarnya banyak lah lagi nak kongsikan, tapi tak apalah. Okay, bagi ruang dulu untuk anda. Memandangkan ramai yang tak join ni. Okay, insyaAllah kita buat lagi next session. Alright.
Okay, so ada masalah. So hari ini actually ada campaign lagi berlangsung selama 2 hari, semalam dan hari ini adalah hari last sempena Merdeka. Untuk yang dapat hadiah macam-macam tu, okay, so last adalah malam ini sampai pukul 10 malam ni je. So pastikan anda yang ada ni kan, yang ada yang berapa kerat ni ada ni, pastikan anda tak terlepas peluang lah untuk nak kata apa, nak usaha untuk capai target anda. At least tak capai banyak pun, capai sikit pun tak apalah kan. Okay, so good luck, okay, insyaAllah. Oh lah nak pergi nak datang peluk belaga lutut. Oh boleh. Okay, insyaAllah. InsyaAllah Ikin. Amin. Doa yang sama juga untuk semua. Okay, so insyaAllah bila kita buat, kita close sales tu, okay, jangan stres. Kalau kita close sale dalam keadaan stres, maka kita akan tarik orang-orang yang stres saja berhubung dengan kita, berurusan dengan kita. So doakan, banyakkan berdoa, communicate dengan Allah. Bila kita nak communicate dengan Allah, kita tak boleh communicate dengan hati yang resah, hati yang gelisah, hati yang berserabut. Okay, sebab apa? Hati dengan kepala, dengan otak kita ni dia align. Jadi apa yang kita niat dekat hati biar sampai dekat sini dan terus naik ke atas sana tu kan. Okay, so doa, minta dengan Allah, ya Allah permudahkanlah urusan hari ini. Hadirkanlah customer-customer yang mudah untuk kita close. Yang bukanlah lembutkan hati, okay? Ya Fatah, ya Latif, lembutkan hati, bukakan hati, pintu hati customer untuk membeli dengan aku, ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Allah, ya Allah, Allah yang maha kaya, okay, yang maha mengkayakan. Allah yang Ghani, yang Muni, Allah yang Razak, Allah yang Fatah, yang maha membuka segala pintu-pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu kenikmatan, pintu kelapangan, pintu rezeki, okey, kurniakan rezeki yang melimpah ruah daripada yang tak ada sangka-sangka. Amin. Doa banyak-banyak setiap hari kan. Pastikan anda doa, minta dengan Allah. Sebab kalau anda tak doa, macam mana Allah nak tahu? Betul, Allah tu tahu isi hati anda, tapi lisankan dia. Ya, lisankan, keluarkan dari mulut anda tu, dan biar hati dengan kepala align. Jangan hati doa, mulut doa, tapi kepala otak nak masak apa ni, nak buat apa ni, kan. Jangan kepala dekat lain. So biar align hati dengan minda kita, biar ada align. Okay, align, doa, kita sedang menghantar signal. Okay, kita sedang menghantar signal. Sebab apa? Sebab okay, ada guru yang share, setiap selawat kita, setiap zikir kita ada gelombang dia. So gelombang tu dia sampai. Okay, lagi-lagi bila kita buat dalam keadaan kita connect hati dengan otak, dengan akal kita, kita connect, lagilah gelombang tu kuat untuk sampai. Right? So sebab tu penting solat kita tu jangan kita sekadar buat je, jangan sekadar gerakan je. Sebab apa? Kita sedang menghasilkan gelombang vibration yang positif. Okay, dan vibration tu sampai. So ke doa tu fokus, khusyuk betul-betul, doa betul-betul. Manfaatkan kita ni, dah lah nak solat tu, kalau tak boleh solat tu, mungkin time period tu kita tak herau dah kan waktu solat, nak bagi tahu je. So kita ni nak solat tu pun dah kata apa, dah susah dah nak bangkit, dah alang-alang solat tu, manfaatkanlah, buat betul-betul. Dan kalau nak dibandingkan solat tu berapa minit lah sangat. Kalau nak bandingkan, kita boleh mengadap handset, boleh mengadap benda lain, buat kerja berjam-jam. Tapi nak mengadap nak mengadap Allah 5 minit, 10 minit, setengah jam pun bukan main liat, terpaksa kan. So manfaatkan waktu kita solat dan berdoa, dan time-time kita buat ibadah tu buatlah betul-betul biar align hati dengan minda kita. Sebab bila kita align kan, dia sangat powerful. Okay, amazing sangat. Alright, okay, insyaAllah. So good luck semua, all the best. Yeah, okay, doa banyak-banyak. Okay, doakan juga untuk Emis. Amin, terima kasih. Doa untuk anda juga, semoga terus setia, terus kuat untuk support dan bersama Emis. Okay, setia menjadi JC, insyaAllah. Okay, so itu saja. Jaga diri semua. So ingat buang semua sampah-sampah garbage dalam kepala otak kita yang saya kongsikan hari ni. Okay, nanti kongsi balik kalau siapa-siapa yang catat poin-poin tadi. Kongsikan balik, sampah-sampah ni kita tak nak simpan dalam kepala otak kita. Alright? Okay, so insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Ambil gambar sikit. Okay, bye.